Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah ilmu taman-taman syurga. Yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Alhamdulillah, ramai yang bagi tadi buka-buka mata, tengok fikir, oh sampai lagi pergi semayang di surau ni. Ada juga orang yang bangun-bangun buka-buka mata dah pukul 8 pagi. Ada yang buka-buka mata kan, dia tahu pergi kerja. Ada orang nak sangat datang kuliah subuh. Nak sangat. Dia dah tengok dah ada orang dah share dalam grup WhatsApp. Rupa-rupa ceramah tu semalam. Terlopeh pula macam-macam kan. Tapi rezeki kita, betapa besarnya kasih sayang Allah kat kita, itulah dia. Kadang-kadang banyak benda kita tak minta tapi Allah tetap bagi. Allah tetap bagi. Malam tadi terlalap tengok Manchester United kalah, contohlah kan. Tengok bola, lepas tu terlalap tak sampai minta panjang umur. Tengok pagi tadi hidup lagi. Bila tengok hidup pagi tadi tak ada pula yang kecewa, kenapa laku hidup lagi, tak ada pula kan. Tapi itulah dia kasih sayang Allah. Tu sebabnya jangan berhenti meminta daripada Allah, kerana Allah tak pernah berhenti memberi walaupun kita tak minta. Saya ulang balik, jangan berhenti meminta daripada Allah, kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita walaupun kita tak minta. Itu sebab manusia kadang-kadang kalau bab doa ni dia cakap, aku minta daripada dulu tak dapat-dapat, dia kata. Bab doa ni kita kena percaya 3 perkara. Pertama, Allah mungkin akan bagi sama macam yang kita minta. Contoh, aku nak benar kahwin dengan Nilofa tu, contoh kan, nak benar kahwin dengan Nilofa, tapi Allah tak bagi macam mana kita minta. Kalau Allah bagi sama macam kita minta, okeylah tu. Tu satu. Kedua, Allah tak bagi sama macam kita minta sebab Allah nak bagi lagi baik lagi pada tu. Rupa lagi lawa pada Nilofa bini kita. Atau yang ketiga, Allah tak bagi atas dunia, tapi akhirat besok Allah bagi yang terbaik untuk kita. Jadi dia 3 aja. Jadi jangan kecewa, minta-minta tak dapat, sebab kita kena ingat tak semestinya yang kita nak tu baik untuk kita. Kan? Macam tu. Puas waktu nak nyusun jadual kat Perak ni, nak ceramah kat Perak. Rupa-rupa minggu ni dapat. Macam tu kan. Sebab Allah Ta'ala susun dah. Saya 2 minggu berada di Seri Iskandar. Sebab rakaman program TV Al-Hijrah. Program kita membaiki rumah-rumah asnaf. Jadi adalah beberapa rumah terpilih. Kita dah pergi di Negeri Sembilan, dah pergi di Johor, dan ni sekarang ni Perak. Habis Perak kita ke Pahang, lepas Pahang kita ke Terengganu, last kali di Petaling Jaya. Jadi itulah dia, perancangan Allah yang terbaik. Kita mampu merancang, Allah Maha merancang, dan perancangan Allah adalah yang terbaik. Itu sebab hari ini tajuk kita simple je, manusia sama. Yang membezakan kita, Nabi sebut apa? Amal soleh dan ketakwaan kita. Tu yang beza. Dan itu saja perbezaan kita. Tu sebab kita cerita tentang takwa. Tapi adalah orang sebut kan, takwa ni apa? Takwa ni takut dah. Memanglah. Tapi salah satu. Tapi maksud kalau kita ambil takut tu kecil mana lah. Kan kecil sangat. Dia kena lebih besar lagi. Kadang-kadang orang tu cakap, Allah takut benar dekat coronavirus tu. Kan? Takutlah pada Allah. Ayat tu memang betul, tetapi sebenarnya salah satu daripada takwa adalah dia berusaha melindungi dirinya daripada sebarang perkara yang boleh memudaratkan. Jadi termasuklah juga coronavirus. Kita dah tahu benda tu merosakkan, buat apa kita buat? Macam tu lah kira. Kan? Dah tahu isap rokok, dah mula marah dah. Rokok pula diusik. Tak ada ke benda lain nak usik, katakan.
Contohlah, sebab menurut kajian, belum pernah lagi orang buat kajian rokok mendatangkan protein dalam badan. Tak ada. Mendatangkan khasiat kan, tak ada. Kan, benda-benda lain makanan sunnah ada. Jadi mana kata benda-benda termasuk juga lah coronavirus ni. Kita dah tahu dah perbuatan-perbuatan yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan diri kita dan keluarga kita daripada mudarat. Jadi jangan yang kita buat. Kita dah tahu dah kan, kalau kita makan banyak sangat akan menyebabkan penyakit banyak, contohlah kan. Kontrol makan. Sebab para hukama dulu menyatakan keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak kepada banyaknya selawat ke atas Nabi. Saya ulang balik. Keselamatan jasad terletak pada sedikit makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak kepada banyaknya selawat ke atas Nabi. Itu sebabnya Nabi dulu makan macam mana? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti. Tu kita agak-agak dah tersandar, dah tak boleh. Tu kita. Jangan kita amalkan macam tu. Tu yang penyakit banyak sampai kan. Tu sebabnya hari ni kalau nak sebut takwa ni tak ada siapa berani mengaku bertakwa. Beriman pun tak berani dah. Seorang Arab Badui tu dia pernah sebut dengan Nabi, sungguhnya aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang beriman, dia kata. 3 kali dia sebut. Nabi sebut, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang Muslim. Kenapa? Kerana Islam boleh selesai dengan pengakuan. Tapi beriman tak boleh selesai dengan pengakuan. Dia boleh cakap, aku Islam. Okey, kita percaya. Aku beriman, tak ada siapa berani dah. Walaupun duduk dekat kampung yang paling tersusun dalam Malaysia. Kan? Dia tak berani nak menyebut dia paling beriman dah. Kan? Sebab iman ni tak tengok daripada apa yang kita cakap. Aku rasalah dalam kampung ni aku paling beriman kali. Tak berani kita cakap macam tu. Kan? Aku Islam, alhamdulillah aku Islam kita boleh cakap. Tapi tang beriman ni tak diukur dengan apa yang kita cakap, tapi apa yang kita percaya. Itu sebabnya percaya pada Allah. Kalau percaya pada Allah, kita akan buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Bila sampai pada peringkat takwa, dia lebih lagi. Dia berhati-hati dalam setiap tindakan dia, setiap percakapannya, setiap perbuatannya. Kalau seseorang itu banyak melakukan sembahyang, zikir dan puasa, maka kita hanya boleh panggil dia seorang abid. Kita tak panggil dia takwa lagi. Kan? Dia zikir banyak, dia semayang banyak, kita cakap baguslah dia semayang banyak. Kita tak cakap, oh bertakwa lah dia. Tak, kita tak tahu. Tak boleh nak cakap. Macam tu juga kalau seorang itu kuat berjuang, dia ke sana kemari, berperang lah, apalah kan. Macam-macam yang dibuat kan, kita boleh panggil dia seorang mujahid pejuang. Kalau kita tengok orang itu kuat menderma, banyak bantu orang, dia ni kita cakap dia dermawan ni. Kan? Asal dengar surau ni nak buat kan, nak besarkan lagi, nak tambah aircon, nak tambah itu, zap dia bagi duit. Maka kita panggil dia dermawan. Tak berani nak nyebut dia takwa lagi dah. Walaupun dia menyumbang sampai beratusan juta sekalipun. Kan? Iyalah, cuba kita tengok, kita banding dengan Nabi kan, kita nampak ada orang kaya, macam contoh kat Seremban. Ada dia sumbang kan, masjid tu, membina masjid, tapak saja 6.5 juta. Kos pembinaan masjid 100 juta. Kita handal orang tu. Betul? Kita handal. Apa beza dengan Nabi? Nabi bagi sampai Nabi tak ada apa. Tu macam. Nabi bagi sampai Nabi tak ada apa. Kita yang orang kaya ni bagi, kita yakin dalam bank ni berjuta lagi ada. Bagilah macam mana pun. Tak menyonyeh lah orang ni 9 cakap tu kan. Ada lagi lah. Kan? Kita sumbang, kita sedekah. Berapa ramai yang sumbang duit masuk dalam tabung surau Al-Hawariyah ni sampai dia tak ada duit nak balik kan? Tak ada dah. Kan? Tak boleh ni kan cari nak badun nanti canai kan mana datang duit RM5 dah. Macam tu lah kita kan. Bukan cakap orang dah, termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap yang bercakap ni handal sangat, sama je. Kan? Sebab tahap kita kan, tahap kita macam tu.
Dan kalau kita pernah diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian dan dugaan datang kat kita. Kesiannya dia. Hari tu dah operate elok pula jantung, dah kepala otak pula problem. Jahit pula otak tu. Jahit otak. Jahit kepala. Bukan jahit otak tu. Jahit kepala tu pula apa. Berapa kali bodah dah. Zap, dah elok. Alhamdulillah. Dah tangan pula. Kan? Tangan pula jadi cengkot pula. Tangan ni tak boleh angkat pula dah. Lepas tu makan pula ubat ni macam-macam. Ada lah terapi buat apa. Elok balik tangan. Kaki pula go out. Gaut. Kau tak faham lah go out kan. Macam-macam lah tak boleh makan. Siapa cakap gaut tak boleh makan daging? Siapa cakap? Balun je lah. Kan? Yang tak boleh makan banyak. Boleh makan. Jangan percaya mana apa. Kau mandai-mandai. Kan? Yang tak boleh makan ada. Nanti saya beritahu apa putu-putu. Lepas tu dah elok pula gaut. Elok lah buah pinggang pula. Lah apa hal pula. Kan? Dekat tu dah mula dah cakap. Aku rasa kau ni ada orang buat kau ni. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali, hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda. Iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Dah mula datang pula kan. Tapi kita tengok dugaan dia ni berterusan. Macam mana lah hidup kau macam ni kan. Jadi orang ni kita panggil bertakwa tak? Belum lagi. Tapi kita panggil dia orang yang sabar, as-sabirin. Sabar dia ni kita nampak. Makna yang nak panggil takwa tu payah. Kita tengok orang tu belajar tinggi sampai peringkat PhD, doktor, dah doktor, bapak segala doktor semua tu. Kan, bukan satu bidang ya. Semua bidang dia tu dibergelar sebagai doktor. Orang ini kita panggil sebagai orang yang alim, orang yang ada ilmu. Tapi dia tak sampai tahap takwa. Sebab itulah takwa ini bukan mudah nak bagi pada seseorang. Kan, buktinya ada orang yang begitu hebat berjuang, begitu hebat bersedekah, begitu hebat dalam ujian dalam kehidupan dia, tetapi dia kurang dari bab syariatnya. Mungkin juga kehidupan anak isterinya tunggang langgang, keluarganya berterabur, anak pun tak taat pada perintah Allah. Maka macam mana kita nak khabarkan dia tu sebagai orang yang bertakwa? Ya. Telah berkata Syekh Junaid Al-Baghdadi, takwa itu bukanlah kerana banyak semayang dan dapat meninggalkan maksiat. Hasan Al-Basri mengatakan, takwa itu adalah himpunan daripada sifat-sifat mahmudah dan membuang sifat-sifat mazmumah dalam diri. Makna benda-benda baik dalam diri kita ni. Kita belum apa-apa dah membalun orang. Tengok ada seorang pendakwah selebriti kena tangkap. Berkilo-kilo dibalun dengan kawan tu. Inilah dia penunggang agama, inilah dia orang yang tak betul. Jangan macam tu. Nanti dulu. Kita tak tahu siapa betul, siapa salah. Yang kena tangkap satu hal, yang menuduh satu hal. Jadi kita hanya doa yang baik-baik aja. Apa yang paling baik sekali doa? Ya Allah, kau jauhkanlah aku dan keluarga aku daripada ujian seperti ini. Itu paling baik. Kan kita tak tahu, bayangkan kalau kita duduk dekat keluarga mangsa pun kita paning kepala. Kalau kita duduk di dekat kalangan keluarga pendakwah tu pun kita paning kepala. Jadi makna kata janganlah aku diuji benda-benda macam tu. Kita minta macam tu kan. Umar Abdul Aziz pula menyatakan takwa itu adalah kamu merasai bahawa kamu tidak lebih baik dari orang lain walaupun kita ni beribadah kuat, kita tak ada cakap kita ni lagi baik pada orang, malahan menganggap diri kita lah yang banyak berdosa, kan? Banyak berdosa dari orang lain. Ini baru sembahyang tu. Allahu Akbar. Dia baca lah ayat kan. Kono pula pagi tu dia lah dipilih jadi imam. Bukan imam pagi ni. Imam pagi ni okey. Imam tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tahan suara aku ni. Dia lah cakap sendiri. Dia.
Dia pula rasa dia elok. Aduh, tengok aku rasa dalam kampung ni aku paling handal sekali ni kata. Kan, pagi pula tarawih, masa tarawih pula, aku yang paling laju sekali dalam daerah ni. Contoh, dia rasa dia paling baik, dia paling hebat. Kau tahu tak aku pergi Mekah berapa kali? Tu macam tu kan. Wah, dia siap kira nak tunjuk ke orang dia paling banyak pergi Mekah. Jangan risau. Jangan risau. Nabi sendiri pun pergi haji sekali je. Kan? Apa yang kita nak buat banyak kali, nak pergi umrah banyak kali, nak berlumba, nak tunjuk dengan orang, buat apa? Bila dia cerita dengan orang, aku pergi 10 kali dah. Ayat kan? Tak adalah nilai tu. Kan? Kita buat benda-benda ni tak sah cerita dengan orang. Kan? Kau tahu tak kos pembinaan masjid tu berapa ringgit? Berapa? 80 juta tau. Duit aku ada RM5 dalam tu. Dah lah RM5, sabut pula. Langsung tak ada apa. Tak ada guna waktu lah kan. Kan? Jangan. Tak sah lah kita nak lagak-lagak dengan apa yang kita ada. Kan? Tak ada benda pun kita ni kan. Itulah dia. Jadi kita ni tahu, kita sadar aku ni banyak dosa, aku ni banyak salah kan. Aduh, gitu kan. Kemudian begitu juga Sayyidina Ali menyatakan bahawa takwa itu kamu tinggalkan perkara yang tidak ada apa kerana takut terjadi apa-apa. Maksudnya perkara-perkara harus pun dia tak berani nak buat. Dia jaga betul yang wajib dan sunnah tu dia jaga. Benda yang tak ada apa-apa pun macam tak ada apa-apa, dia tak adalah buat. Kan? Sebab takut terjadi apa-apa. Begitu juga kan, takwa ini maksudnya adalah ni takwa ni. Takwa ni adalah seseorang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala atas cahaya petunjuk dari Allah kerana mengharapkan rahmatnya dan meninggalkan maksiat kerana takut akan siksaannya. Tidaklah seseorang dikatakan takwa pada Allah jika dia belum menjalankan kewajipan yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunat seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia gemar sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Pertama, dia selalu sebut yang dia hamba Allah tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila diuji susah sikit mula mengulupur cari manusia. Lupa dia rezeki pada Allah. Dan yang ketiga, dia selalu sebut dia akan mati tapi perangai macam tak nak mati. Maksud perangai tak nak mati apa? Mengutuk orang macam tu ya. Semayang, mengumpik sama laju tu. Iya. Kan? Kan? Kau tahu tak aku dengar kan ketua kampung kita. Kenapa? Nampak? Keluar cerita tu. Memburukkan orang aja. Samsul debat tu aku nampak tu. Adalah contoh lah. Kan? Aku pun tak tahu kenapa nama bapak dia debat. Seorang tu pula kan. Dia tak tahu nama betul. Kan? Ada dia membalun tetap membalun. Ada je benda nak cakap. Aku dengar-dengar lah. Ayat pun dengar-dengar. Yang dengar-dengar pergi cerita-cerita buat apa? Kan? Jaga aib orang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jaga. Barang siapa yang jaga aib orang, Allah akan lindungi aib dia. Kita ni bukan hebat mana. Imam Hanafi, ketika dia bawa barang ke pasar, orang berebut nak ambil barang dah. Tuan, mari kami tolong angkat barang. Kenapa pula ni? Kenapa? Tentulah tuan ni orang yang hebat. Tentulah kami nak tolong angkat barang. Menangis Imam Hanafi. Imam Hanafi kata apa? Sesungguhnya aku ni tak hebat pun. Aku ni nampak hebat sebab Allah tutup aib aku. Itu. Semua orang ada aib. Tak payahlah. Masa muda apa benda tak buat cakap. Dekat. Mana orang dulu kan, mana dusun ni tak curi buah cakap. Orang dulu cakap. Kan? Mana sungai orang, mana tempat orang tak dimasuk cakap. Ada tu anak dara mana dia tak bawa dulu. Cakap. Kan? Dululah. Mana fanfare dia tak pergi. Dulu fanfare lah kan. Mana fanfare tak pergi. Cakap. Kan? Ada benda-benda buruk kita pernah buat dulu. Kan? Tapi benda tu janganlah kita bangga-bangga lah ke orang. Jangan cerita. Abah dulu. Anak dara dalam kampung abah tak bawa. Jangan cerita. Jangan cerita. Kan? Cuma kita cegah diri kita dan cegah anak kita jangan buat. Kan? Itu penting. Sebab kadang-kadang itulah dia kan.
Kita rasa kita handal sangat. Tapi bila kita buka aib orang, apa Allah Ta'ala beritahu? Barang siapa yang buka aib orang, Nabi kata, maka Allah akan buka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Maksudnya apa? Menyuruh macam mana pun Allah buka kan. Itu sebab jangan buka aib orang. Sibuk nak cerita orang tu macam ni, orang macam ni. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari Ahad kan ada satu rancangan hiburan. Hari Ahad dalam sebelum tengah hari. Macam itulah saya bagi hint. Kan? Apa nama rancangan itu? Apa nama rancangan ni? Perempuan. Alah, bebek tak tahulah, nyampah lah kan. Ada satu rancangan, dia cerita pasal artis, dia cerita pasal pelakon, dia cerita pasal penyanyi. Jangan sebut. Saya tak nak sebut. Macam tu. Kan? Dia melaga-lagakan. Mari kita tanya, apakah kisah sebenar? Panas. Pelotak itu. Kau pergi cerita dengan orang. Kau selagakan hal rumah tangga orang tu. Kau pergi ke mahkamah. Kau sebarkan cerita tu pula. Kemudian kita pula dapat tahu cerita tu. Kita pula jumpa orang. Kau tengok tak cerita tu pagi tadi. Tak sangka kan? Nampak? Mengumpil tak? Mengumpil. Kita bukan cerita pasal kangaroo. Kita bukan cerita pasal lembu kamau. Kita cerita pasal orang. Itu sebab di Indonesia, rancangan-rancangan yang seperti itu, gosip-gosip macam tu, dah lama diharamkan. Tak ada khabar lah. Jangan keluar lah cerita-cerita macam tu. Kan? Saja-saja pula nak dibuka hal peribadi orang. Apa pasal? Suka hati dia lah. Dia nak buat apa? Kan? Betul ke anak dia sudah 5? Pedulikanlah. Kan? Orang tu anak sampai 5 boleh lah dulu. Relax je. Satu amak. Bayangkan orang dulu kan, sibuk anak-anak, dia telah beranak lagi lah, itulah. Kadang ada orang benda tu adalah aib dia kan, dia ada benda dia nak suruh kan. Contoh anak dia tu ada anak yang apa, mungkin anak istimewa, bukan semua orang nak benda tu diceritakan kan. Itu dia. Jadi secara etimologi, takwa ni takwa berasal perkataan waqayaki, wiqayah yang bererti menjaga diri, menghindari dan menjauhi, jaga diri kita. Pergerakan kita, buka TV tu, zap, Allahu Akbar, tukar channel lain. Jangan Allahu Akbar koreh lepas tu. Kan? Tengok cerita Korea kan. Tengok cerita Korea, janganlah bohong. Tak ada mana cerita Korea pakai tudung labuh. Kan? Setakat ni. Kan? Jadi jauhilah, kerjakanlah. Maka berdasarkan kesadaran, takut kita pada Allah tu berdasarkan kesadaran kita untuk mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan daripada Allah, dan takut kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Senang ya tuan-tuan. Kalau takut, habis macam mana nak jaga ni? Paling senang buat baik banyak-banyak. Itu je. Fikir nak buat baik ya. Kita mengumumkan bahawa hari Ahad ini ialah kita akan mengadakan gotong royong perdana. Jadi bila semua jemaah dijemput hadir, jangan risau, muka yang sama datang. Setiap jemaah ada, setiap surau masjid telah dibuat kajian, muka yang sama yang datang. Dan ada seorang tu pula, dia memang sentiasa datang time ambil gambar. Tak tahu kenapa. Dan macam tu kan. Dan seorang tu pula, dia datang timing memang dah sudah time makan dia sampai. Ada. Jadi tu macam-macam lah tuan-tuan. Jadi dia ada pahala tak? Ada pahala. Tapi pahala tu macam-macam lah. Ada pahala buat kerja, ada pahala yang ini. Ada juga yang buat kerja tapi kita tak tahu dalam hati dia. Tu penting tu. Kan? Buat kerja tu. Dia pahala ibadah yang kita nak dapat ni. Mesti ada 3. Pertama, macam ibadah khusus kita tahulah. Semayang, mengaji, puasa, zakat. Dah tahu teknikal, teknologi, apa dia punya method dia kan. Macam semayang berapa rakaat, subuh berapa rakaat, tu dah tahu dah. Tapi kalau yang perbuatan ibadah umum ni, apa-apa benda yang baik. Satu, benda baik, perkara yang baik. Yang kedua, diizinkan oleh Allah. Yang ketiga, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Ya? Benda-benda baik, perkara yang baik, diizinkan oleh Allah, buat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, membantu orang susah, benda baik. Diizinkan oleh Allah, kita nak bagi boleh, nak bagi bantuan duit, kita nak bagi bantuan makanan, diizinkan oleh Allah.
Dan yang ketiganya, kita niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, dapat pahala. Tapi kalau tak niat kerana Allah, tak dapat pahala ibadah dah. Faham tak? Mungkin dapat pahala sikit lah, tapi hati itu jobor belagak. Jobor ni Negeri Sembilan cakap jobor ni sombong. Jangan salah faham. Jobor macam tu kan. Sombong macam tu. Belagak lah. Aku bagi bantuan kat dia. Ataupun nak bagi bantuan ibu tunggal. Baik. Tapi caranya tak diizinkan oleh Allah. Contoh, rumah yang ibu tunggal yang ni tak apa. Yang ni korang balik dulu. Yang ni aku cover. Tu bahaya tu. Dia seorang yang baik. Payah ni. Apa hal pula? Tak apa. Yang ni aku okey. Tak apa. Dah orang bercakap. Rupa janda yang last tu. Umai. Baru umur 35. Muka tak adalah lawa sangat. Tapi ala-ala Luna Maya macam Cut Tari tu. Macam tu lah bekon macam tu lah kan. Haru kan. Perison seorang. Orang kan cerita tak? Cerita. Walaupun niat kerana Allah. Nampak tak? Walaupun niat kerana Allah. Jadi, tak payahlah dia pahala ibadah. Nampak ya? Itu sebab. Ni contoh lah. Contoh. Untuk mendapat sifat takwa, mesti menempuhi 4 jalan dengan tertib. 4 jalan dengan tertib. Pertama, jauhkan diri dari menzalimi hamba-hamba Allah dan hak-haknya. 1. Kedua, jauhkan diri dari dosa-dosa besar. Ketiga, meninggalkan dosa-dosa kecil. Dan keempat, bersihkan hati dari semua sifat-sifat mazmumah. Menjauhi dan menzalimi hamba-hamba Allah, yang nombor 1 tu, sama ada pertama dirinya sendiri. Jangan kita rosakkan diri kita. Membunuh, memfitnah dan mengumpat. Jangan buat. Keluarganya. Jangan kita bawa anak dara orang keluar. Contohnya. Pertama tadi, diri orang tu. Jangan kita rosakkan dia. Jangan kita bunuh dia. Jangan kita pukul dia. Jangan kita sakiti dia. Jangan fitnah dia. Jangan ngumpat dia. Itu 1. Kedua, keluarga dia pun jangan kita zalimi. Dengan cara contoh bawa anak dara keluar. Anak dara orang bawa keluar tanpa apa-apa hubungan. Ini baru bertunang dia bagi lesen. Elok-elok pegang kuat-kuat, jatuh nanti. Bangang betul. Orang tu kahwin pun belum, baru bertunang suruh naik motor, suruh poluk pula. Apa hal? Nampak? Yang tu nama bukan pandai, tu namanya pandi, kan? Kemudian hartanya, jangan kita mencuri, merampas dan ambil hak orang lain tanpa memberitahunya. Dan begitu juga agamanya. Jangan kita syirikkan, sesatkan, kufurkan, kafirkan dan sebagainya. Kalau ada di antara salah satu ini telah kita lakukan, hendaklah kita berjumpa dengan orang ini dan kita memohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan itu. Ya. Jadi, yang kedua, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Kan? Jauhkan diri daripada perbuatan membunuh, memfitnah, berzina, minum arak dan lain-lain. Untuk menghapuskan dosa-dosa besar ini, hendaklah bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat taubat tu pula ada 3. Pertama, sadar yang kita buat salah. Kedua, menyesali apa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulanginya. Tahu sadar kita buat salah. Aku buat salah dah ni. Kedua, menyesali apa yang kita buat. Kenapalah aku buat macam tu. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Seandainya dosa kita lakukan dengan manusia, naklah minta maaf kepada manusia. Tapi bila kita berdosa kepada Allah SWT, maka minta ampun dengan bersungguh-sungguh. Kemudian ketiganya, jauhkan diri dari dosa-dosa kecil. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil daripada semua anggota kita, seperti mata yang melihat maksiat, telinga mendengar maksiat, kaki berjalan ke tempat maksiat, tangan memukul orang dan sebagainya. Perlu diingat, dosa-dosa kecil akan menjadi dosa besar kalau dosa kecil dianggap sebagai dosa kecil dan berterusan melakukan dosa kecil itu, dia boleh jadi dosa besar. Kedua, terlalu banyak sangat dosa kecil boleh jadi dosa besar. Ketiga, terlalu suka kepada dosa kecil, maka dia akan jadi dosa besar. Keempat, bermegah-megah dengan dosa kecil yang dilakukan. Kelima, melakukan dosa kecil
dengan terang-terangan dan kemudian menyebut pula kepada orang lain. Kan? Bersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah, tuan-tuan dan puan sekalian. Pertama, jangan rasa diri kita lebih baik dari orang. Kedua, jangan memandang rendah orang yang lebih teruk daripada kita. Dan ketiga, jangan bersangka buruk pada orang lain. Buang 3 penyakit yang paling besar dalam hati kita. Pertama, buang perasaan tamak. Yang bukan hak kita, jangan kita ambil. Kan? Kita sibuk bergaduh dia, mengamuk dia. Kenapa KWSP tak boleh ni? Oh, dia marah. Ini tak patut ni. Akhirnya lulus, boleh keluar. Kita pun pergi ke KWSP. Tengok rupa duit kita 1 sen pun tak ada dalam tu. Dia punya mengamuk gitu macam duit dia banyak dalam KWSP tu. Dia lupa pula dia tak pernah kerja dengan orang. Mari ni semua kerja sendiri. Lah, aku tak ada KWSP kan. Patu hal pula tu. Lepas tu mula dia nak boleh buat tipu claim. Tipu claim tu yang hak orang ambil tu. Kat tempat kerja dia tulis benda yang dia tak buat, kemudian dia claim ambil hak orang. Bab semayang mana ada ambil hak orang ada. Di Perak saya tak pastilah. Di Perak saya kalau semayang Jumaat dia semua walk in kan. Di Negeri Sembilan dan di Johor satu ketika dulu waktu awal-awal PKP tu kena daftar online. Tapi seramai-ramai yang daftar online tapi tak datang. Dah lulus tapi tak datang. Lepas tu siap bangga dalam Facebook, alhamdulillah lulus, dapat pergi masjid minggu ni. Tapi tak pergi. Orang asam betul. Berdosa tak? Berdosa sebab ambil hak orang. Tapi bila dah buka ni walk in, siapa first come first serve, siapa datang awal boleh masuk awal, okeylah. Kan? Tapi itulah dia keadaan ambil hak orang. Kedua, jangan sombong. Jangan sombong. Duduk dalam masyarakat jangan sombong. Ya, tengok ni, mana nak sombong? Walaupun kita duduk dari kampung yang paling tersusun sekali. Kan? Kemudian sembahyang pula dekat tingkat yang paling atas sekali. Kan? Tak ada nak sombong-sombong. Okey je. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Kadang kita sombong dengan benda tak ada apa-apa. Bulan 1 tumpah baju Melayu. Baju Melayu aku ni fashion terkini. Kopiah ni kalau orang nampak. Dia cerita macam tu. Dah tampah-tampah baju sepapan tampahan. Tiba-tiba PKP. Masa bila nak pakai baju tu? Kan? Tak payah nak belagak. Masuk gambar dalam Facebook, orang pun tak tahu tu baju tahun bila. Orang pun tak tahu tu gambar bila. Jadi tak payah nak belagak. Belagak dengan kereta. Berapa lama kereta baru cakap? Dulu dekat Tambun ni orang cakap, itu rumah paling besar tu. Aku rasa ada duit. Dulu. Aku ada duit so aku nak buat rumah macam tu. Hari ni orang tak heran dah rumah tu. Berlambak rumah besar dah hari ni. Kan? Nak belagak apa? Aku pegawai yang paling besar pangkat dekat pejabat kerajaan ni. Sekali tiba bersandar kat tiang pencen. Nak cakap apa? Tak payah. Tak, bukan cakap kita je. Orang yang sekarang belagak sampai masa dia pencen. Saya pun ada kat pencen. Saya itu jawatan. Apa jawatan saya? Pengarah undang-undang dan penguasaan merangkap penasihat undang-undang. Bukan main lagi. Kan? Sampai masa pencen. Dapat kad pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10%. Kan? Nak cerita apa? Makna semua Allah bagi pinjam aja. Tak payah nak lagak-lagak. Beli motor baru. Paling lama baru seminggu. Lepas tu orang dah tak peduli dah. Iyalah kan? Suami I yang paling bagi I duit 2,000 sebulan. You ada? Umat ayat dah. Esok suami mati tercakit sudu. Bini dijorit daripada belakang, kawan tengah makan dijorit. Abang, tertolan sudu mati. Hilang 2,000 sebulan. Nangis. Apa guna? Kan? Isteri aku paling pandai sekali masak. Tahu? Tak ada siapa boleh lawan dia masak. Ya ke? Ya. Petang tu samput. Mati. Tak ada dah. Besok tu makan kek kodai kawan tu. Mana makan kek kodai. Nak cakap apa tu sebab tak payah kita sombong-sombong tak payah. Kan? Tak ada benda sementara. Semua Allah bagi. Kita nak lagak-lagak ni Allah bagi kat kita. Suara sedap Allah bagi.
Kita tengok penyanyi tu, Allah bagi suara sadap. Tiba-tiba hari yang orang janji nak bayar dia 50,000 satu persembahan, suara tak keluar. Macam, Assalamualaikum, saya tak boleh janji. Bawa cakap, Allah bagi. Yang kena kita nak belagak dengan suara kita pun, Allah bagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nafas paling panjang dekat kampung. Hoi, Bilal steady. Tengok orang lah. Dia lah cakap macam tu. Esok tu go out teruk. Tak ada orang nak bawa mic tu kat rumah tolong azan. Tak ada dah. Kau duduk lah kat rumah tu dan diam. Mak tak kan? Tu dia. Tak payah sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki tu. Tak habis-habis dengki dengan orang. Tengoklah mana-mana negara pun lah, mana-mana dalam Malaysia ni, hari-hari bapa dengki-dengki ni. Tak habis-habis. Hei, pening kepala. Tak sadar-sadar lagi orang Melayu Islam ni. Tak pahal nak. Orang pun pening dia. Dengan sibuk bergaduh ke BSP lagi. Ni kau jap macam ni, kau jap macam ni, kau jap macam tu. Tak apa bondo, pening kepala. Nah, yang faham-faham, tak faham sudah. Ini bukan cerita, tak, saya bukan cerita politik ni dah, tak. Tapi kita ni, kena ingat, Islam ni kita, saya cakap satu je. Orang Islam kena kuatkan diri kita. Nabi dah sebut. Nabi kata akan tiba masanya nanti. Orang Islam dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia. Seolah-olah ingin menjamah makanan. Nabi kata. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Maksud orang Islam tak ramai ke? Malahan cukup ramai sekali orang Islam pada ketika itu. Tapi tak ubah ibarat buih di lautan. Allah cabutkan perasaan takut daripada hati-hati musuh Islam. Kerana pada ketika itu, umat Islam mempunyai penyakit wahan. Penyakit wahan tu penyakit apa ya Rasulullah? Penyakit cinta dunia dan takut mati. Itulah punca. Tuan-tuan ingat yang bawa rebut kuasa tu kerana Allah. Apa berak tak ada. Tak payahlah. Kan? Ni saya tak cakap Malaysia ni. Tah negara mana tah macam tu lah. Betul. Kalau orang Islam tak boleh jaga Islam dengan baik di negara kita, jangan mimpi orang bukan Islam akan jaga Islam lagi baik. Faham tak maksud saya? Ni bukan cerita politik ya. Jangan ya. Bukan. Ni kita cerita pasal agama kita ni nak kena jaga. Pening tuan-tuan. Tu sebab kita dalam kampung jangan lebih-lebih daripada parlimen. Dia lah baling-baling kursi ni apa pasal? Dia dekat parlimen, dekat sidang tu berpolok-polok sama dia, minum sama. Kita pula. Kau jangan baik dengan dia, jangan baik dengan dia. Dengki tak habis-habis. Kan? Yalah ada je benda tak perhati dengan orang. Ui, anak dia, cucu dia dapat UPSR 6A. Macam mana kita? Macam mana kita kat masa tu hati kita tengok. Hati, tanya hati kita macam mana? Macam cucu dia seorang pandai. Nampak? Tu confirm dengki. Dia pakai kereta baru tak mana dia curi La ilaha illallah. Apalah hayat kau macam tu. Wih, dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Jilat pula kata bah. Bah tak. Apa salah dengar cucu dia dapat PSA 6A, alhamdulillah, ada juga anak kampung kita yang pandai kan. Kan sana. Dengar apa tu? Kita punya tu Bilal kita beli kereta baru. Ya kau. Ya untung-untung dapat tumpang. Tak payah bayar bulan, tak payah servis, dapat naik. Kita tak payah bayar berbulan, dia yang bayar, kita dapat naik. Okey tu. Kan? Dengar dia dapat naik pangkat, alhamdulillah. Besok apa-apa hal boleh minta tolong dengan dia. Kan senang. Tak payah pening-pening kepala. Ini ada benda tak perhatikan orang. Dengar-dengar haji apa tu lah. Haji mana? Haji itulah yang umur 85 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Tengok orang perempuan dah galak. Nampak. Hati tu, tanya hati tu. Siapa salah Alhamdulillah. Kahwin juga dia dah lama, dia hidup seorang. Kan senang. Ni tak malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cubalah elok-elok bercakap.
Kan? Engkau tak dengar habis cerita aku ni. Nampak orang tu cerita. Kenapa pula? Dia umur 85, bini dia 25. Apa? 25 kan? 25 umurnya. You go. Dia sampai. Alhamdulillah. Dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan elok macam tu? Tak pun cuba tanya perempuan tu. Apa yang kau gamar benang Abang Haji tu? Abang Haji tu dah banyak umur Abang Haji ni lemah lembut. Ambil kau. Orang tua tu lemah lembut. Romantik, pandai gurau. Pandai gurau. Lepas tu kan, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak tak terang. Nak balas apa kan? Contoh. Kan? Tapi orang sini 85. Okey, ni topik lain saya cakap ni. Topik lain. Sini okey lagi. Aduh, sahlah tuan-tuan. Mulut orang ni sampai tak kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, sahabat yang juga tuan guru kan kata. Nak tengok dengki ni dah ada dalam hati kita senang ke? Bila orang lain dapat kegembiraan, hati kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah mula ada. Kita tak rasa apa, gembira tak, apa tak, dia nak normal, orang tu dapat kebaikan, kita pun gembira sama. Anak dia dapat masuk universiti, Alhamdulillah. Kita pun suka juga. Dia dapat naik pangkat, Alhamdulillah. Aku nak kenui kahwin ni, kenui kahwin aku. Ya ke? Bila? Dia pula seronok. Nampak? Memang seronok lah. Ini dia pula. Belagak lah tu. Nak tunjuk lah kenui dia besar-besar tu. La ilaha illallah. Jangan Jadi nak hilangkan penyakit-penyakit yang tak baik ni, gantikanlah dengan benda-benda baik. Sabar, redha, pemaaf, sangka baik, tawaduk. Dan dapat berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tu paling tinggi lah tu. Sabar, redha, tawaduk. Kan? Kita pemaaf, bersangka baik. Tapi paling tinggi level, berbuat baik pada orang yang buat jahat kat kita. Tu dia. Tu level paling baik sekali. Orang tu kita tahu dia ngutuk kita setiap hari. Konyang betul kutuk kita ni. Sekali dia minta tolong dengan kita. Itu ujian dia. Tapi kita tetap buat baik dengan dia. Buat baik. Lama kelamaan dia, aku minta maaf dengan kau. Aku selama ni banyak buruk-buruk dengan kau. Tak apalah. Aku kan tak tahu. Kau tahu ke? Dia tahu dah. Iya tuan-tuan. Nabi itu sebabnya kita kata Nabi ni hebat kan. Nabi kita. Nabi buat baik dengan orang yang buat jahat ke Nabi. Bukan sikit-sikit jahat dia tu. Maki hamun, letakkan benda, tarik, najis, baling batu. Apa tak Nabi dapat? Semua dapat. Nabi tengah sujud, bini Abu Jahal, bini Abu Lahab. Ambil isi perut unta tu letak ke tongkok Nabi. Nabi balas, kurang hajar kau. Ada Nabi cakap, tak ada. Buang je. Yang marah Fatimah. Fatimah cukup marah apa tu. Tapi nak tunjuk Nabi. Tengok makcik yang kutuk Nabi. Maki hama Nabi. Nabi suapkan pula makanan. Allahuakbar. Cuba kalau kita diberi peluang menyuapkan makanan orang yang kutuk maki hamun kita hari-hari. Bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Kan kalau pakai sudu tu dia gadak kau takak tu ambil mati kau lagi lembut. Orang tua tu luahkan balik. Dia kata mana dia orang yang selalu suapkan aku tu. Dia suap lagi lembut pada kau. Menangis saya nak sebab dia ingat dia dah lembut dah. Nabi lagi lembut lagi. Dengan tahap Nabi hari-hari makan maki hamun orang tua tu. Langsung dia kata sungguhnya orang yang menyuapkan kamu tu telah pun meninggal dunia, telah pun wafat. Langsung perempuan tu mengucap masuk Islam. Nampak tak? Tu dah hebat Nabi gitu kan. Tapi itulah. Kita cubalah tuan-tuan. Cubalah baik-baik sebanyak-banyak. Jadi saya faham muka-muka suruh berhenti itu saya faham. Kan saya faham. Kalau ikutkan banyak lagi nak cerita ni, tapi tak apa, nanti jemput lagi. Insya-Allah. Kan nanti insya-Allah saya datang lagi. Kita bawa kitab lain, bawa tajuk Muka Syafatul Qulub, penenang jiwa. Tu paling bagus sekali. Berasa berita baik aja kan. Jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, jadi makna kata apa-apa pun takwa ni lebih daripada apa yang biasa-biasa. Maknanya kita ni semayang lah. Tapi ditambah baik lagi. Ditambah baik. Macam yang wajib, tambah dengan yang sunat. Macam tu. Kalau kita baik-baik tu, tambah lagi kebaikan yang kita buat. Contoh dah biasa sedekah, manjang 50 sen ni kan.
Upgrade pula. Kemudian bila sedekah pula kita tanya lagi. Dengar je orang tu nak apa, cari nak apa, sumbangan nak wakaf ke, tarikh masuk bahagian. Puik tuan-tuan. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan kita berjaya menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan diletakkan di dalam syurga Allah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih di atas kesudian mengundang pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.